like a Hellcat. Hai, Assalamualaikum. Saya adalah Cikgu Azaz Zakiah binti Mat Saleh. Hari ini kita akan mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 iaitu tajuk 2.51 Teknologi Pemprosesan Makanan. Okey, sebelum kita mulakan belajar, mari kita membaca surah Al-Fatihah iaitu surah pembuka dalam Al-Quran bagi menerangkan hati-hati kita. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, Maha Pemurah lagi Maha Penyayang yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepadamu, ya Allah kami menyembahmu. Ya Allah, hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang kau kurniakan nikmat kepada mereka, dan bukan pula jalan yang kau murkai, dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Amin. Okey, mari kita lihat objektif pembelajaran kita pada hari ini. Kita ada dua. Yang pertama, kita nak menyatakan maksud pemprosesan makanan dan kelebihan pemprosesan makanan. Yang kedua, kita nak menyenaraikan 8 kaedah dan contoh teknologi pemprosesan makanan. Okey? Okey, mari kita lihat ayam ni. Cikgu ada ayam mentah yang segar, cikgu ada ikan mentah yang segar, cikgu ada sayur yang segar. Okey, cuba tengok ni. Makanan mentah yang segar ni lebih baik untuk dimakan kerana makanan ni lebih sihat untuk badan. Tapi bukan semua bahan mentah ni kita boleh makan dalam keadaan segar. Contoh, cuba makan ayam segar kat pasar macam tu je. Sedap ke? Kan? Mana ada orang makan ayam mentah-mentah macam tu kan? Ratah ikan mentah-mentah macam tu kan? So, sebab itulah kebanyakan bahan makanan mentah ni kita akan ubah melalui kepada bentuk lain melalui teknologi pemprosesan makanan. Okey? Okey, sebelum kita pergi teknologi pemprosesan makanan, awak kena tahu apakah pemprosesan makanan. So, untuk pengetahuan awak, pemprosesan makanan merupakan cara untuk mengubah bahan makanan mentah dalam bentuk semula jadi kepada bahan makanan dalam bentuk yang lain. Okey, apa kelebihan dia? Kelebihan makanan yang diproses ni, makanan dia lebih tahan lama, makanan dia lebih enak, lebih menarik dan makanan dia mudah dicernakan. Okey, cuba tengok cikgu ada potato. Nampak? Ni adalah potato, kentang kan. So, kentang tu bila kita proses dia jadilah fries. Mana lagi sedap? Makan kentang macam tu je ke makan fries? Mestilah makan fries. Sebab tu cikgu kata makanan diproses ni lebih tahan lama, dia lagi enak kan. Macam kentang kalau kita biar dalam masa seminggu dah rosak. Tapi kalau fries ni boleh tahan sampai 2 tahun. Nampak tak? Inilah kelebihan makanan yang diproses. Okey? Okey, mari kita lihat 8 teknologi pemprosesan makanan. Yang pertama cikgu ada memasak, yang kedua adalah penapaian, yang ketiga adalah pendehidratan atau kita boleh panggil pengeringan, yang keempat adalah pempasteuran, yang kelima cikgu ada pengetinan, yang keenam cikgu ada penyejuk bekuan dan yang ketujuh cikgu ada penyinaran dan the last one cikgu ada pembungkusan vacuum. Alright? Okey, mari kita pergi teknologi pemprosesan makanan yang pertama iaitu memasak. So, kaedah dia adalah kita proses makanan ni dengan cara kita memanaskan bahan makanan melalui teknik. Contoh, cikgu ada celur, goreng, panggang, pengasapan, rebus, tumis, bakar dan kukus. So, contoh produk yang sesuai adalah ikan goreng, ayam panggang, nasi dan sayur-sayuran. Okey, contoh ini adalah guna teknik kukus, ini adalah guna teknik tumis, ini adalah guna teknik goreng, ini adalah guna teknik pengasapan. Next, ini adalah teknik apa? Rebus ke tumis? Ini adalah teknik panggang. Okey? Alright, kita pergi teknik yang kedua iaitu teknik penapaian. So, kaedah dia adalah proses penguraian bahan kompleks kepada bahan yang lebih ringkas melalui tindakan bakteria, yeast atau mikroorganisma berfaedah yang lain. Contoh, cikgu ada glukosa, kita tambah dengan yeast, dia akan jadi etanol tambah karbon dioksida. So, contoh makanan yang sesuai digunakan untuk proses penapaian adalah kicap, kimchi, tempe, yogurt and tapai.
Cuba tengok, cikgu ada kimchi, sedapnya. Cikgu ada tempe, cikgu ada yogurt, cikgu ada tapai. So, ini adalah proses penapaian. Kita pergi yang ketiga. Cikgu ada apa ni? Yes, this is ikan kering dan this is udang kering. Awak rasa apa nama teknik pemprosesan ini? Cuba teka. Okey, kita tengok yang ketiga yang cikgu tunjuk tadi. Nama proses dia sebenarnya adalah pendehidratan atau pengeringan. So, macam mana kita nak guna kaedah ni? Kaedah ni diguna haba. Haba ni panas kan? So, haba ni digunakan untuk menyingkirkan air daripada makanan. So, contoh, awak boleh jemur makanan tu di bawah cahaya matahari. Ataupun awak boleh keringkan makanan dengan nyalakan api atau asap. Ataupun kita boleh keringkan makanan dalam ketuhar. Kenapa kita tambah garam? Untuk singkirkan air. So, apakah contoh makanan yang sesuai untuk buat pengeringan ni? Yes, contoh dia udang kering, sotong kering, ikan kering, buah-buahan kering, bijirin, cendawan dan susu tepung. Okey, cuba tengok gambar ikan ni atau udang kering ni. Okey, kalau ikut logik awak, ikan ni sangat kering. So, bila dia sangat kering, dia tak ada apa? Yes, dia tak ada air. Kalau tak ada air, mikroorganisma suka tempat kering ke tempat lembab? Ingat tak yang mana? Yes, dia suka tempat yang lembab. So, sebab tu dia suka ikan segar. Kalau ikan kering dia suka tak? Tak. Sebab tu ikan kering boleh tahan lama. Boleh tahan sampai 2 tahun kalau compare dengan ikan segar. Faham sampai sini? Sebab tu orang buat pengeringan supaya makanan jadi lebih tahan lama. Okey, kita pergi teknik yang keempat pula. Cikgu ada susu. Susu juga. Cikgu ada jus buah-buahan. Awak rasa apakah teknik pemprosesan yang keempat? Okey, jawapan yang tadi adalah pempasteuran. Yes, kaedah untuk ini adalah diguna haba juga untuk membunuh mikroorganisma dalam cecair. Kenapa cecair? Ingat tak tadi? Contoh dia adalah susu dan jus buah-buahan. So, macam mana dia buat? Makanan ni dia akan panaskan pada suhu 63 Celsius selama 30 minit. Ataupun kita punya suhu adalah 72 Celsius dalam masa 15 saat serta penyejukan segera. So, kaedah yang paling sesuai untuk susu dan jus buah-buahan adalah pempasteuran. Okey? Okey, ni gambar apa? Yes, banyaknya tin. So, awak rasa apakah teknik pemprosesan ini? Ya, betul. Jawapan untuk teknik yang kelima adalah pengetinan. So, kaedah dia macam mana? Kaedah dia makanan disimpan dalam tin yang telah dipanaskan pada suhu 115 di bawah tekanan yang tinggi untuk sterilkan makanan. Sterilkan ni maksudnya apa? Untuk bunuh mikroorganisma dan sporanya dan dia terus tutup dengan ketat. Untuk apa? Untuk singkirkan semua udara dan dia boleh tahan sehingga 2 tahun. So, apakah contoh produk yang sesuai untuk kita tinkan? Yes, daging, sup, kacang, ikan, buah-buahan, sos dan susu di dalam tin. Cuba tengok gambar ni pula. Ikan letakkan tempat ais dan ayam semua diletak dalam peti ais. Awak rasa apakah teknik pemprosesan ini? Ya, betul. Untuk teknik keenam, nama dia adalah penyejuk bekuan. Sejuk beku. So, kaedah ni, dia ambil makanan, dia simpan dalam suhu 0 Celsius atau lebih rendah. Kat mana ada tempat yang sejuk macam ni? Ya, peti ais. So, supaya apa? Supaya makanan dapat lebih tahan lama, tindakan enzim terhenti, pertumbuhan dan pembiakan mikroorganisma terencat. Contoh produk yang sesuai untuk kita sejuk beku. Yang pertama, makanan laut. Contoh, sotong, udang. Next, ada daging, ayam dan ikan. So, nampak cikgu ada ayam, kan, daging-daging. Kalau perasan, bila you pergi supermarket kan, kenapa dia letak ikan kat tempat ais, ayam dalam peti ais, sayur-sayur tempat sejuk. Kenapa? Sebab, awak rasa mikroorganisma suka suhu yang mana? Suhu biasa ke suhu yang sejuk? Dia suka suhu yang biasa, suhu bilik. Sebab tu bila awak letak tempat sejuk, mikroorganisma suka tak? Tak. Sebab tu makanan lebih tahan lama. Faham? So, ini adalah teknik yang keenam. Okey, kita tengok teknik yang ketujuh. Cikgu ada bawang, cikgu ada kentang, cikgu ada kunyit. So, awak rasa apakah teknik pemprosesan ini? Ya, betul. Jawapan untuk teknik ketujuh adalah penyinaran. So, untuk pengetahuan awak, kaedah untuk penyinaran adalah makanan ni kita dedahkan pada sinaran mengayon. Contoh, cikgu ada sinaran gamma, sinaran ultraungu atau sinaran X untuk apa? Untuk membunuh mikroorganisma. So, kelebihan kalau kita buat penyinaran, dia boleh memperlahankan proses percambahan biji benih, pertunasan sayur-sayuran berubi dan dia boleh memperlahankan
permatangan buah-buahan. So, produk yang sesuai adalah sayur-sayuran, bijirin dan buah-buahan. Nampak ni kalau gambar yang atas, nak diguna sinar gamma, dia letak dekat strawberry tu, sinar gamma boleh tembus dekat strawberry dan dia boleh membunuh mikroorganisma atau dia boleh bunuh bakteria. So, bila bakteria dah mati, makanan akan jadi lebih tahan lama. Okey? Okey, kita dah sampai teknik yang ke-8. Nampak ni kita ada buah letak dalam plastik. Durian, my favourite. Kita letak dalam plastik juga. Kita letak sayur pun dalam plastik. Awak rasa apakah teknik pemprosesan ini? Okey, betul. Jawapan teknik yang ke-8 adalah pembungkusan vacuum. Mari kita tengok kaedah dia. So, dia ambil makanan, dia bungkus dalam bekas atau plastik yang kedap udara. So, udara ni kita singkirkan daripada bekas atau beg plastik tadi yang digunakan untuk membungkus makanan sebelum bungkusan itu ditutup dengan ketat sebelum kita seal kan. So, contoh produk yang sesuai adalah kacang, beras, durian dan sayur-sayuran. Nampak? Contohnya adalah alat seal yang boleh beli kat Shopee. Ni adalah contoh pembungkusan vacuum. Alright. Okay. Bab 2.5 dah tamat. 8 je kan kita belajar. So, kita akan jawab soalan praktis formatif 2.5 bersama-sama. Soalan cikgu yang pertama, apakah yang dimaksudkan dengan pemprosesan makanan? Jawab soalan cikgu yang kedua, nyatakan 4 tujuan kita proses makanan. Apa tadi maksud pemprosesan makanan? Tengok jawapan dia. Ya, jawapan dia adalah pemprosesan makanan merupakan cara mengubah bahan makanan mentah dalam bentuk semula jadi kepada bahan makanan dalam bentuk yang lain. Kenapa kita proses makanan? Ada 4, boleh buat guna point form. Jawapan dia, supaya makanan dapat dimakan, supaya makanan tahan lebih lama, supaya makanan jadi lebih enak, makanan lagi menarik, makanan mudah dicernakan dan lebih berkhasiat. Kita pergi soalan yang ketiga. Soalan dia adalah, namakan 4 kaedah pemprosesan makanan. Cikgu ajar 8. So, dia suruh awak namakan 4 saja. So, boleh pilih yang mana-mana yang awak ingat cikgu ajar tadi. So, jawapan dia apa? Ya, contoh boleh buat memasak, penampaian, pendehidratan atau pengeringan, pempasteuran, pengetinan, penyejuk bekuan, penyinaran atau pembungkusan vacuum. Boleh pilih mana-mana 4. Senang kan? Okey, kita pergi soalan yang keempat iaitu soalan terakhir. Soalan cikgu rajah menunjukkan satu kaedah pemprosesan makanan. Namakan kaedah pemprosesan makanan tersebut. Gambar durian sebelah cikgu ni. Apa nama teknik dia? Ingat tak? Yang kedua, berikan 2 contoh makanan lain yang turut menggunakan kaedah pemprosesan makanan ini bagi tujuan ekspor. Soalan yang ketiga, berikan satu sebab kenapa diguna kaedah pemprosesan makanan ini. Kenapa kita letak durian dalam plastik? Oh no. So, apa nama kaedah ni? Ya, jawapan dia adalah pembungkusan vacuum. Apa contoh makanan yang lain yang kita boleh guna untuk guna plastik ni? Ya, jawapan dia adalah ikan masin atau belacan. Kenapa kita guna ikan masin atau belacan kita guna plastik macam ni? Ya, kerana untuk menghalang bau yang kuat yang dihasilkan oleh makanan tersebut dibebaskan ke udara. Maknanya dia macam kan kedap udara kan. So, itu saja untuk tajuk hari ini. Cikgu harap awak faham tajuk 2.5 dengan baik dan boleh jawab soalan dengan betul. So, itu saja untuk hari ini. Jom like dan subscribe channel Cikgu Azhar untuk mempelajari tajuk Sains KSSM tingkatan 5 yang lain. Okey semua, thank you, bye. I've been waiting, I've been hurting, 'cause I've been falling. I need your help.